Bagaimana nak bezakan ilham daripada malaikat, ilham pada syaitan? Nombor satu, kedapatan ilham. Dekat mana kita dapat ilham tu? Kalau kita dapat ilham tu dalam bilik air, agak-agak lah. Okey, dia kata, saya dapat ilham dari bilik air, tapi bentuk dia baik. Contoh, benda tu baik. Sebab tu bila dapat benda tu baik, kita kena bersihkan dia. Kita kena bersihkan dia. Maksudnya contoh, kita dapat kerang daripada dalam lumpur kan. Ada tak kita makan sekali dengan lumpur? Kerang kita dapat bersama dengan lumpur. Ada tak kita makan bersama dengan lumpur? Tidak. Kita akan bersihkan kerang tu sampai sebersih-bersihnya. That's the thing juga yang kita akan buat pada ilham. Kena bersihkan, kena tapiskan ilham tu sebersih-bersihnya, sehingga ianya tiada lagi kekotoran yang hingga membuatkan kalau kita buat tidak ada mudarat. Umpama kerang, kalau kita makan tidak ada rasa sakit perut, tidak ada rasa mudarat untuk tubuh. Macam itulah ilham, kena dibersihkan. Maka ilham ni waktu kita dapat dan kita bersih lah sekali bersih ni sampai hilang, bermaksud memang tak boleh pakai dah lah. Bersih sampai jadi berkilat pula tu. Umpama tiram dapat dalam lumpur, buka tarik keluar bersih sana tu, keluar mutiara cantik. Sampai tahap macam itulah, nak sampai jadi mutiara tu. Jadi kalau bersih hilang, tak boleh pakai semua sekali, bermaksud semua itu memang tak boleh pakai lah. Itu kata ilham pada syaitan. Sebab itu proses penapisan ilham memerlukan jalan-jalan yang sukar, bukan jalan-jalan yang mudah. Sama juga seorang penulis, sama juga seorang yang kita kata orang-orang yang melibatkan architecture, orang engineering, orang yang berkaitan dengan kedoktoran dan sebagainya, mesti memerlukan ilham. Macam mana mereka menapis benda tu? Mereka ada rujukan sana sini. Sebab benda zahir dia ada rujukan. Kedoktoran ada rujukan dia, buku rujukan, pengalaman. Jadi bila dah macam tu, akhirnya mereka dapat keputusan dalam hal kerohanian. Macam mana? Maka kena rujuk juga orang yang melalui jalan-jalan pembersihan ilham, iaitu guru-guru, orang-orang yang melalui memahami akan sumber ilham, orang yang pernah melalui akan kedapatan ilham. Barulah mereka ini dapat memberi pendapat ilham itu okey ke tak, boleh pakai ke tak. Jangan pula kalau Abang Idris dapat ilham untuk architecture, lepas tu pergi tanya saya, arkitek kalau binaan macam ni kiraan dia tan pos sin dia ni macam mana Ustaz apa semua. Memang mendapat lah, tak kena gaya lah. Sebab tu kena tanya orang yang pandai architecture. Contoh, rujukan. Sama juga jalan-jalan kerohanian, dia kena muraqabah dengan guru yang faham jalan kerohanian, buat tipu daya macam mana nak datang benda ni, yang menyelip ke mana ni. Sebab syaitan dia tidak lari, dia menyuruh dalam hati. Okey, tu cara dia. Maksudnya cara nak bersih, nombor satu, kalau betul ilham kita ada masalah yang besar, kita perlukan ilham untuk jawapan yang besar ni, maka nombor satu antara yang lain ialah membersihkan lidah. Dia tidak boleh bercakap bohong selama mana dia perlukan benda tu. Tak boleh cakap bohong. Satu. Kedua, tak boleh dengar benda-benda lara. Lagu-lagu ni tak boleh dengar. Tak boleh dengar K-pop ke apa ke, rap ke, semua tak boleh dengar benda-benda lara ni. Kalau dengar, batal. Ilham tu tak boleh pakai. Ni dapat tu. Sampai tahap macam tu tahap pembersihan ilham tu. Tahap penyucian ilham. Lepas tu, mata tidak boleh melihat benda-benda lara. Mata tidak boleh melihat benda-benda lara. 4, perut tidak boleh makan benda-benda sehingga melalaikan ibadah, iaitu jadi berat badan pasal makan. Terlalu kenyang lah maksudnya. Jadi 4 perkara ini dijaga. Dijaga. Maka proses pemulihan ilham, pembersihan ilham itu berlaku dalam proses. Contoh dia kata perlukan seminggu untuk dapat jawapan tu. Seminggu lah. Sama juga proses istikharah. Kita nak minta petunjuk pada Allah, maka nak minta petunjuk pada Allah dalam masa sama kita buat satu benda menghalang petunjuk daripada Allah. Macam mana dapat petunjuk Allah, tuan-tuan? Kita minta petunjuk pada Allah tapi masa sama buat perkara yang menghalang petunjuk daripada Allah. Macam mana tu? Memanglah kalau Allah beri petunjuk tak ada apa yang boleh menghalang. Ni majaz dia, maksudnya kita sendiri yang buat benda tu, kita pilih benda tu nak terhalangnya nak datangnya petunjuk Allah. So daripada situlah maka disusun 4 perkara ini supaya
apa-apa kedapatan ilham, apa-apa kedapatan rasa hadir pada kita dalam keadaan yang sepatutnya.